Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamah. Summa wahya baina mahatina mujaddad. Summa wahya muslimina muslimat wal mu'minina syahida lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Fadilah tuan pengurusi masjid, khususnya pada seluruh jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kami syukur Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi keazaman, dimudahkan untuk kita sama hadir ke masjid, dapat kita sama-sama menunaikan fardu solat maghrib berjamaah, dapat kita sama-sama merebut nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita pada setiap masa. Tanpa sedar, tanpa kita ingat bahawa masa kita rasa berkat. Badan kita sihat, alhamdulillah, kita manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk buktikan kita ni hamba. Kita bukan tuan, kita bukan tokeh, kita bukan Tuhan, kita hamba. Jadi hamba tu kita kena abdikan diri. Kita manfaatkan masa, kita tunaikan apa-apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rebut sihat sebelum sakit, lapang sebelum sempit, tua, muda kita sebelum kita tua, dan akhirnya kita hidup sebelum kita mati bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukurlah Allah berikan berbagai nikmat anugerah pada kita. Moga-moga apa yang diberikan ini kita dapat syukur pada setiap masa, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sambung kita punya hadis Fathul Mu'in, kitab fiqh Fathul Mu'in ini. Okay, kita kalau kita Arab, kitab Jawi Musad 54, ya, 54, dan syarat sembahyang keempat ialah mengetahui masuk waktunya secara yakin atau zon, yakni berat sangka. Okey, jadi kitab Melayu Jawi Musad 56, bawa boleh kurang aja ya. Sikitlah. Baik, kita tengok sama insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ni dah tua dah. Dah lama dah belajar. Kan, mengaji kitab fiqh, tauhid, ilmu tasawuf. Tapi kenapa perlu baca ulang? Kita tengok balik kita punya ni kitab ni, apa pula ni? Simple lah. Kan, tak ada apa yang lebih pun. Solat, waktu solat, kan? Fiqh apa tu? Hadis, tajwid, mandi wajib, mandi sunat dan sebagainya. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa kita belajar? Pertama, kerana kefarduan. Kita mengaji kerana kewajipan. Kita menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala suruh. Nabi yang ajar kita. Nabi ajar kita supaya menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Tapi sebab apa? Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Rawahu Tirmizi. Imam Abu Hurairah sama lagi wal muslimah. Wajib menuntut ilmu adalah satu kewajipan pada setiap muslim dan muslimah. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, kalau kita ridha dengan kejahilan, kita seronok dengan kebodohan, kita akur dengan kita ni kejahilan tanpa sebarang usaha untuk belajar, maka kita menempah dosa selamanya. Faham tak? Kita ridha, seronok dengan tak mengaji, kita setuju dengan tak payah kuliah-kuliah, tak payah untuk ilmu, maka kita menempah kejahilan, kita menempah kebodohan, maka kita berdosa. Sebab talabul ilmi
faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Kerana menuntut ilmu adalah wajib pada setiap muslim dan muslimah. Kan? Sebab itu tuan-tuan, tuntut ilmu hukumnya wajib. Mendapat, faham, menguasai apa yang diajar hukumnya harus. Harus. Saya ulang balik. Menuntut, belajar, mengaji hukumnya wajib. Tak belajar, malah mengaji, jahil, berdosa. Tapi bila dah belajar, dah tanah kitab, dah mengaji, dapat faham apa yang ajar hukumnya harus. Sebab apa? Faham itu Allah Ta'ala beri anugerah. Allah Ta'ala buka pintu hati kita. Kan? Macam Imam Syafi'i rahimahullah. Kan? Mengajar, belajar kitab Muwatta, kitab Imam Malik. Kan? Dalam kisah Imam Waqi' sebutkan macam mana, dia kata apa? Imam Syafi'i ni baca semuka, tutup sini, dah hafal, baca terus masuk. Macam terus scan, masuk terus dalam memory. Baca kitab ni tutup. Kan? Baca kitab ni tutup ni, habis tutup, masuk terus. Harfun bi harfin, huruf demi huruf. Bayangkan tuan-tuan, maksudnya apa? Hebat. Allah beri anugerah pada dia untuk mendapatkan segala ilmu daripada imam-imam, imam yang besar, Imam Malik kan. Imam Syafi'i juga berguru dengan anak murid Imam Abu Hanifah kan. Imam Hanbali berguru dengan Imam Syafi'i. Mana imam mazhab ni tak dari, semua belajar, semua bertemu. Aliran tu dapat semua. Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru dengan anak murid kepada Imam Hanafi. Imam Syazali. Ingat nama dia. Maksudnya dia berguru. Maksudnya walaupun dia kena ada kemahiran, kepakaran, tapi dia tak ada sombong, tak bongkak dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala ni, insya-Allah. Jadi kita samalah tengok sama balik Ustaz 54 dalam Jawi dan 56 Ustaz Jawi ya. Syarat solat yang keempat. Solat yang keempat. Ya. Mengetahui wajib waktu solat. Ini yang dituliskan dalam tajuk lah ya. Mengetahui waktu solat telah tiba dengan yakin dan hanya perkiraan. Ya. Perkiraan apa? Zon. Bila dia tuan-tuan dalam kita pegangan ni ada 4. Satu, yakin, betul-betul yakin, 100% yakin. Yang kedua namanya syak. Syak ni tengah-tengah, 50-50. Kan? Satu lagi namanya zon. Zon maknanya apa? 70-30. 70 baik, 30 jahat. 70 yang betul, 30 tu yang tak betul, yang tak betul Yang satu lagi namanya waham. Waham ni apa? Waham ni ialah 70 salah yang tak betul, 30 yang betul. Ada 4 pegangan kita dalam ilmu akidah itu. Tapi tuan-tuan, kalau kita pegang ilmu kalam, tak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham. Akidah hendaklah yakin. Ya. Akidah perang kepada Allah Ta'ala, Nabi, Rasul, rukun iman, hukumnya wajib yang yakin. Tak boleh kita zon ataupun waham ataupun syak lagi. Jadi syarat yang ke ni, apa tu, waktu ialah kena waktu secara yakin ataupun zon, yakni berat dengan sangkaan. Baik. Barang siapa melakukan solat dengan tanpa mengetahui masuknya waktu, maka solatnya tidak sah, sekalipun ternyata dilakukan pada waktunya. Tuan-tuan, solat maghrib kan, solat isyak, tapi tak tahu dah masuk atau tak masuk, solat aja kan. Sekarang ni senang, tengok surat, tengok jam, dah tahu dah. Zuhur, maghrib 7:37. Betul kan? Masuk azan, kita dah ada sistem kan, bunyi sistem azan, sistem dan sebagainya, bunyi loceng. Yang mana tahu. Cuba bayangkan tak ada handphone, tak ada jam, tak ada loceng, macam mana? Kita kena ikut matahari.
Matahari masuk hutan ataupun ke mana kita kumuzon, tengok matahari pula. Baik. Sebab penilaian terhadap ibadah berdasarkan perkiraan seorang mukallaf, di samping mutu ibadah itu sendiri, tentang penilaian akad adalah hanya tertakluk kepada keadaan akad itu sendiri. Dia sikit akad tu pada orang, pada ibadah kena tengok pada betul-betul ruangan dia. Jauhi pula. Maka sesiapa yang melakukan sembahyang dengan tidak mengetahui masa waktunya, tidak sah sembahyangnya, walaupun berlaku sembahyang itu di dalam waktunya, kerana diambil kira dalam ibadah ialah mengikut berat sangka orang mukallaf itu dan juga apa yang mengikut hal sebenarnya. So, kalau seorang berat sangka sudah masuk waktu, kemudian jelas ia sembahyang bukan dalam waktunya, maka tidak sah sembahyangnya. Kalau seorang berat sangka sudah masuk waktu, berat sangka masuk zuhur 1.27 contoh kan, 1.27 aku rasa masuk ni kan, aku rasa masuk lah. Sekalinya sembahyang ni tak azan ni, nak sembahyang terus, tiba-tiba sembahyang rupanya belum masuk waktu lagi kan, maka tidak sahlah sembahyangnya. Itu kena ingat. Kita kena ambil yang betul-betul masuk. Satu hari tuan-tuan, saya itulah jalan cari makan ke Beijing kan. Konon-kononnya nak solat subuh. Pergi pukul 9 malam di sini, sampai sana pukul 2.30, target 2.30 pagi. Dan lagi kan, dan lagi sembahyang isyak. Nak jamak takhir. Kan bagi isyak flight pun lama, berapa jam 5 jam kan. Jadi sampai sana ada masa lagi ni, baru 2.30 pagi, boleh lagi solat jamak takhir, tak apa, maghrib isyak. Sekalinya sampai sana 2.30 dah masuk subuh. Apa nak dibuat dah masuk subuh, nak buat macam mana? Qadha lah kan. Buat macam mana? Kita tak tahu, tak check dulu waktu kan. Rupa-rupanya sana subuh 2 suku 2.40 dah masuk subuh. Jadi siangnya panjang, siang panjang. Jadi itulah, kita yakin bahawa lambat lagi masuk maghrib, ni subuh ni rupa-rupanya 2 suku 2.40 dah masuk subuh dah. Jadi kita terpaksa lah qadha balik. Maknanya kita punya apa, ijtihad tu tak betul, dapat satu markah. Idza ijtahada fa asaba falahu ajrun. Nabi kata kita berijtihad tiba-tiba betul, dapat 2 markah. Fa asaba falahu ajran, wa in akhta'a falahu ajrun. Salah dapat 1 markah sebab kita berijtihad dalam menentukan waktu kan. Jadi maknanya kita solat juga kan, dari waktu kita kena qadha lah kan. Tak bolehlah jamak dah. Okey. Baik. Ringkas je. Baik, seterusnya batasan waktu solat fardu yang 5. Waktu zuhur. Waktu zuhur adalah mulai matahari condong ke arah barat sampai bayang-bayang menyamai bendanya. Setelah diperhitungkan bayang-bayang istiwa, iaitu bayang-bayang yang menjadi pada matahari sedang berkulminasi. Apa ni? Berkulminasi berada tempat titik tertinggi atau titik zenit. Ni selesai ni. Bila memang ada bayang-bayang, diberi nama zuhur, hanya jelas. Sebab pertama kali solat mulai tampak dilakukan. Waktu zuhur. Tengok. Maka waktu zuhur ialah daripada masa gelincir matahari sampailah bayang-bayang suatu benda itu menyamai benda itu, iaitu daripada bayang istiwa, iaitu bayang-bayang yang ada padanya bila memang didapati pada bayang itu, dan ia dinamakan waktu zuhur. Jelas kerana itulah sembahyang
di awal yang zuhur, yang zahir. Tuan jadi zuhur lah. Tuan-tuan macam ni, kalau ni bayang-bayang, inilah kitanya kayu. Dan kalau matahari tegak atas kepala, tegak sini, ni waktu haram. Tegak atas kepala, waktu haram solat. Jadi kita tak boleh solat sunat yang sembarangan untuk kita solat ini, kan. Kemudian bila keluar saja matahari turun sana, nampak saja bayang, bayang dah nampak, maknanya dah masuk waktu zuhur. Apabila sampai kepanjangan bayang itu sepanjang botol ini, kan, bayang itu sepanjang botol ini. Berapa cm ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6 inci lah, lebih kurang 5 inci, kan. Maknanya kalau masa-masa bayang di atas, ini belum lagi waktu zuhur, dan waktu tu waktu haram solat sunat, kan. Tiba-tiba matahari jatuh, tergelincir, nampak bayang-bayang, dah nampak sikit. Sini bayang-bayang dia, kan. Bayang-bayang sini, maknanya dah masuk waktu zuhur, kan. Bila sampai ukuran bayang-bayang sama dengan ukuran tiang ataupun sesuatu benda ni, maknanya sebesar ini, sepanjang ini, bayangnya sampai sini, inilah waktu zuhur. Inilah dia waktu zuhur ikut bayang. Dan kalau dah lebih, sampai sini bayang-bayang, dah masuk waktu asar, kan. Itu dia kaedah dia. Tuan-tuan macam mana bayangkan, bayangkan duduk di hutan, hujan pula tu, matahari tak ada, macam mana nak tentukan bayang-bayang? Macam mana? Ni cerita ni kalau ada matahari, kan. Tiba-tiba duduk hutan ataupun hujan lebat, tak ada matahari, jam pun tak ada, loceng pun tak ada, TV pun tak ada current, blackout. Mana nak solat? Jangan nak zuhur. Macam mana, Haji? Ya, tak boleh. Kita cerita ni semua cerita yang ada, tak tengok jam tak ada. Jam tak ada, yang ada matahari je. Matahari nampak boleh ukur, maksudnya matahari atas kepala, teras atas sini, ni waktu haram solat, kan. Bila dah gelincir, nampak bayang-bayang sikit, masuk waktu zuhur. Bila zuhur sampai waktunya sama panjang dengan bayangan benda ni. Kalau baring macam ni, sama. Maknanya masa ni habis dah waktu zuhur. Tiba-tiba lajak dah, bayang-bayang lebih panjang daripada objek, dah masuk waktu asar, sampailah tenggelam matahari, kan. Jadi tuan-tuan, kalau dah tak ada jam, tak ada loceng, matahari pun tak ada, kita boleh beristihad. Kelaziman, kebiasaan, kan. Tengok biasa macam ni, tengok je lah cuaca, matahari tak ada, gelap, ataupun hujan sepanjang masa, kita boleh beristihad. Agak-agak dia lebih kurang ni. Jam tak ada, kita tak ada jam tak ada, TV pun tak ada, kan. Current blackout, kena banjir, kan, bah besar. Jadi maknanya kita boleh beristihad. Biasanya jam ni dah masuk zuhur, saya solatlah, dan istihad saya, kan. Tak ada, sebab tak ada apa, tak ada jam, tak ada current, tak ada TV, matahari pun tak ada. Macam mana? Solat, tetap solat. Tuan bayangkan kita belajar yang lepas, kan. Lepas tu macam mana fardu je, mestinya solat, walaupun telanjang, tak ada kain, tak ada seluar, kena solat juga. Macam mana? Terjun dalam kolam,
Kain tu tutup kemaluan tu guna air. Tenggelam dalam perah dada ni, perut pusat ke bawah, dah boleh solat, kena solat juga. Nak ceritanya wajibnya solat itu, mesti solat itu. Sekalipun dah tak ada pakaian, tak ada kain, tak ada seluar kan. Jadi itu nak cerita kewajipan solat. Ini pula cerita macam mana kewajipan kita, fardu kita untuk melihat waktu solat zuhur. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu solat asar. Waktu solat asar ialah bermula waktu zuhur habis sampai seluruh busar matahari terbenam di ufuk. Jadi maknanya tadi kalau ikut bayang-bayang tuan-tuan, bila bayangan matahari melebihi ukuran objek. Kalau macam ni lah bayang-bayang, kita tengok bayang-bayang itu dah sampai ke sini. Ini dah masuk waktu asar. Waktu asar sini, dan juga sampai bila? Sampailah tenggelam matahari. Tenggelam matahari, dia akan keluar istiwa ataupun bayang-bayang warna merah tu. Apa namanya warna merah. Ialah daripada akhir waktu zuhur sehinggalah hilang jatuh seluruh bulatan matahari. Kemudian waktu maghrib mulai dengan jatuh matahari hingga masa hilang syafaq, syafaqul merah. Syafaqul merah, dia punya bayang-bayang merah. Jadi kemudian waktu maghrib pula ialah mulai tenggelam matahari sampai pada seja syafaq merah maupun melenyap. Jadi bila matahari dah turun, matahari dah hilang, kau tengok di pantai, tengok ni matahari dah habis, maknanya dah masuk waktu maghrib. Bila matahari masuk, dah tenggelam, matahari dah tak ada, tapi ada ufuk lagi. Ada cahaya merah. Ada cahaya merah, itu maknanya waktu maghrib masih lagi berjalan. Sampai maghrib ada lagi waktu merah. Hilang waktu merah tu, hilang waktu merah tu, dah masuk waktu isyak. Atau bila masuk waktu maghrib, kita kena ingat maghrib ni sejam je, sekitar sejam je. Tengok 7.30 isyak dah 8.60 kan. Sekitar sejam 10 minit lah. Itu waktu maghrib. Sebab tu maghrib ni kita kena segerakan, cepatkan. Tak ada sunat mutlak, sunat qabliyah, muqayyad. Dia maknanya boleh kita segerakan solat maghrib ni. Sebab maghrib dah paling awal, sejak cepat. Sejam 10 minit lebih kurang. Subuh kudang habis pukul 7.10, 7.11. Sama sejam 10 minit. Sama kat maghrib. Maghrib pun sama. 7.40 lebih kurang. 7.50 dah masuk azan isyak. Sejam 10 minit juga. Sama dengan subuh. Jadi tu kena jagalah waktu tu. Baik. Waktu solat isyak ialah mula teja merah, teja di ufuk merah. Dengan dalam hal ini, guru kami berpendapat sebaiknya sekalianlah di kesunatan mengakhiri solat isyak sampai teja ataupun ufuk ataupun cahaya kuning dan putih itu lenyap, sebagai mengakhiri persisihan dan pihak yang kewajipan sampai berakhir pada waktu fajar sodik yang mulai terbit. Sodik waktu terbit. Jadi itu waktu isyak. Maksudnya isyak ni bila habis saja cahaya merah, maksudnya dah masuk isyak. Cahaya merah tu ada, maksudnya masih waktu maghrib lagi. Maksud maghrib itu ialah matahari tenggelam tapi ditinggalkan cahaya merah, itu waktu maghrib. Cahaya merah habis, masuk waktu isyak. Sampai bila? Sampai subuh. Itu semua waktu solat isyak pajang. Jadi itu sebab itu kita kena boleh sembahyang ini. Sembahyang. Baik.
Okey. Kemudian waktu isyak ini ialah taja merah. Taja merah ni ufuk merah. Lenyap daripada hal ini guru kita pendapat. Okey. Kata Syekh kami, Syekh Abdul Hajar Al-Asqalani, dan saya kira seorang itu mendapatkan sunat menundakan sembahyang isyak, lewatkan solat isyak dengan hilangnya warna kuning dan putih sebagai keluar daripada khilaf pihak yang mewajibkan. Masa sembahyang itu teruslah, maka sembahyang isyak itu sampai kepada masa keluarnya fajar shadiq. Kemudian waktu subuh, iaitu mulai daripada timbulnya fajar shadiq, bukan fajar kazib, yakni fajar bohong, sampailah timbulnya sebahagian daripada matahari. Dan sembahyang asar adalah sembahyang wusta, sembahyang di tengahan, berdasarkan hadis sahih yang berkaitan dengan hal itu. Jadi maksudnya tuan-tuan masuk isyak, bila tenggelam dah sampai terbit fajar shadiq, shadiq ni apa tu, putih, kazib itu maknanya hitam. Subuh tuan-tuan Allah sebut apa? Apa Quran apa ya? Allah sebut minal khaytil aswad minal khaytil minal fajri fatimu siyama ila al-layl isa'ukum hasul lakum fatu harasakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum uhilla lakum laylatas siyami rafazu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahun علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Ya, Allah sebut apa? Puasalah kamu sampai jelas fajar shadiq warna putih, daripada fajar warna hitam, fajar kazib nama dia. Jadi maksudnya tuan-tuan, bila masuk fajar shadiq dah keluar warna putih, maknanya dah masuk waktu subuh dan habislah waktu isyak. Jadi itulah kita kena tengok yang di luar. Itu tuan-tuan, kalau kita musafir jalan jauh, naik kapal terbang kan, kita jenguk-jenguklah kat luar. Dia jenguk dekat flight kan, tengok putih dah ada, jom subuh, solat subuh kan. Selalu kita terlepas. Maksud saya telat je, tengoklah terang. Kita kadang-kadang payah. Subuh ni kita dalam kenderaan kat terbang kan, jalan sonot lagi, tengok kiri, tengok kanan, tengok semua, tak nampak lagi apa kan. Jadi kalau flight daripada Mekah kan, pukul 11 malam kan, 11 malam, bayangkan kita kira lah kan, 8 jam kan, 8 jam, maknanya pukul 7 sampai, mesti dalam subuh punya kan. Jadi subuh di mana? Tengok belakang, tengok dalam, tengok di luar macam mana kan. Itu kita kena tahulah. Jadi fajar dua, namanya fajar shadiq warna putih, fajar kazib warna hitam. Jadi kalau masuk shadiq ni maknanya dah masuk subuh, boleh solat subuh. Jadi tuan-tuan kita ni itulah, dalam kapal terbang tak ada lagi kapal terbang yang kejutkan. Bangun subuh kan, tak ada, dia tidur lagi dah. Dia tarik selimut lagi dah kan. Tuan-tuan ni kan kena ada seorang wartawan kena buat Tommy Fernandez ke kan, dia buat subuh kena kejutkan ke kan. Subuh kena kejutkan, waktu solat kena kejutkan. Jadi kita lah kena tahulah waktu solat. Okay. Solat dalam kapal terbang, kena boleh duduk, solat duduk lah ya. Dan kiblat di mana? Kiblat kita ialah pilot. Di mana arah itu, itulah di kiblat kita.
Sebab tu kita kena belajar solat musafir, solat kat atas kenderaan, solat kat atas kapal terbang. Sebab apa? Nabi SAW ada riwayat Nabi solat atas unta. Kiblatnya mana? Kiblatnya unta. Itulah kiblat dalam kenderaan. Sebab itu kita nak terbang dalam feri, dalam bot, dalam itu kiblat kita ialah cushion ke depan, itulah kiblatnya. Itu dalam musafir kita. Kan? Jadi kita kena yakinlah. Kalau masa saya pergi dulu tuan-tuan, ada kat uncle kita, dia dah balik daripada Madinah. Kan, Madinah nak balik Malaysia. Madinah di sana, Mekah di belakang. Sanggup dia solat menghadap belakang. Duduk sini. Allahu Akbar. Ataupun solat berdiri di tengah-tengah laluan highway. Di tengah jalan tu menghadap belakang. Nasib baik dia tak terlentang. Allahu Akbar. Sebab apa? Kiblat bawah kan. Kiblat Mekah di bawah. Yang duduk pusing. Bayangkan je ni. Kiblat sana kan. Dah lepas apa Kaabah. Solat macam ni lah. Allahu Akbar. Marah saya. Ni lah. Dah maaf lah. Seronok lah. Tengok. Ni solat. Allah. Dah lepas kan. Dah balik Malaysia. Yang ni yang duduk. Ada lagi solat. Antara kusyin. Antara kawasan. Tu saya ingat CP tak jumpa lagi orang solat ni terlentang dalam kita tengah. Allahu Akbar karim. Jadi nak ceritanya mutawif lah. Kena ajar kata orang balik kan. Anak kita solat dalam kenderaan, dalam kenderaan maksudnya apa? Dalam kapal terbang, dalam feri, dalam kenderaan yang kita dikawal oleh orang atas, orang depan. Kan? Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah sebab apa? Di mana kamu berada, hadapkan kamu diri kamu pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah bagaimana imam-imam dahulu, Imam Syafi'i menyusun bagaimana kitab-kitab Al-Azkar, Imam Nawawi rahimahullah, kitab risalah, kan, kitab ulama-ulama fiqh semua ada sebut ni kaedah kiblat ni, mengenai kiblat macam mana, kan. Jadi itu yang kita kena ngaji dulu, sebelum kita buat ibadah, biarlah kita belajar dengan berilmu, baru seronok beribadah, kita menghilangkan kerisauan, menanamkan ketenangan. Nabi sebab apa? Tidak ada berkumpul satu majlis, satu kumpulan mereka mengaji kitabullah, mengaji berdasarkan Quran, illa nazal alaihimus sakinah. Tapi kata apa? Akan turun ketenangan hati. Kenapa? Kita beramal kerana ada ilmu. Kita mengaji ada bukti, ada dalil, kan? Bukan kerana ikut-ikutan. Jadi tu yang kita kena sebab tu namanya belajar ni wajib. Tak belajar berdosa. Sebab kita ridha, seronok, kita terima kejahilan, kebodohan kita, kan. Sebab tu mengaji ni tak ada tutup, tak ada penutupnya. Tutupnya ialah kita bertemu Allah Subhanahu wa taala saja, kan. Okey. Kemudian waktu solat subuh pula. Waktu solat subuh mulai terbitnya fajar shadiq, bukan fajar kazib, sampai matahari terbit sebahagian besarnya. Sebahagian asar, fajar bohong, kazib ni bohong, sampailah timbulnya sebahagian daripada matahari. Matahari terbit saja yang cahaya kuningnya, cahaya merahnya, maka itu habislah waktu subuh. Terbit matahari, namanya isyraq, syaraqa, syaraq. Asyraqal badru alaina, terbitlah bulan pada kami, terbit. Lepas tu namanya solat isyraq, kan. Solat isyraq maknanya pagi-pagi keluar dah matahari, bukan matahari, dia punya cahaya matahari
Maknanya itu dah tak habis waktu subuh. Kan? Okey. Dan sembahyang asar pula. Sembahyang asar itu solat wusta. Bagaimana dibuat dalam hadis Nabi, hafizu 'ala salati was salatil hafizu 'ala salawati was salatil wusta. Jagalah solat wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Buatlah dengan penuh kunut, penuh tawaduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, jadi maknanya solat wusta, solat pertengahan ialah solat asar. Kan, jadi subuh, zuhur, asar tengah-tengah, kan, maghrib, isyak. Itu solat wusta di pertengahan. Dalam hadis sahih kata, dia solat paling utama, lalu berurutan tingkatan ke bawahnya solat subuh, isyak, zuhur dan maghrib. Hal ini seperti mana dikatakan oleh guru kami dan sebahagian dalam dalilnya, ada dalilnya. Tapi adalah hadis lain lagi. Cuma ulama-ulama telah melebihkan, utamakan jamaah pada solat subuh dan isyak, kerana ini ternyata dalam lebih terasa berat melakukannya. Law ya'lamun nas fi subhi wal isyak la tauhuma walau habwan. Nabi kata, kalaulah orang tahu kelebihan solat subuh dan isyak berjamaah, nescaya mereka akan datang ke masjid sekalipun dengan merangkak. Allahu Akbar. Merangkak tuan-tuan. Merangkak ni dalam bahasa Jermannya is bertengkaung. Bertengkaung dari rumah sampai ke masjid. Untuk solat isyak dan solat subuh berjamaah. Tuan bayangkan. Itulah ulama kata kelebihan subuh dan isyak ini. Subuh tuan-tuan sejuk. Dingin banget. Dingin banget pak. Kenapa? Hujan. Hujan seharian. Tak boleh bangun. Selimut 5 kali. 5 lapis. Tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dalaman. Sebab hati. Sebab iman. Sebab keyakinan dengan Allah Subhanahu Wa Taala amat nipis kita dengan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab itu ulama kata dahulukan, lebihkan solat subuh dan isyak secara berjamaah. Imam Ar-Rafi'i, maka inilah sembahyang yang sehabis-habis afdal. Selepas daripada segala afdalnya sembahyang subuh, kemudian isyak, kemudian sembahyang zuhur, kemudian maghrib. Sebahagian yang dizahirkan oleh guru kita dari berbagai dalil, dan hasilnya para alim ulama melebihkan fadilat Jumaah subuh dan isyak, kerana berjamaah dalam kedua-dua waktu itu terasa lebih berat daripada jamaah pada waktu sembahyang lain. Waktu tuan-tuan terlihat bagaimana. Saya bercerita dulu lah, kan, sekali-sekali saya balik ke sini ke Masjid Sungai Besar, kan, lalu ke botol kiri, botol kanan, kan, Masjid Iskandar, kan. Bagaimana satu hari saya balik singgah di masjid, solat maghrib tak ada orang. Solat maghrib tak ada orang. Masjid bukan surau. Dulu saya bulang tuan-tuan. Saya ingat 2 tahun saya bulang taping Sungai Besar setiap hari. Kan, balik bulang. Jadi singgah atau maghrib nak pergi balik, kan, tak ada orang. Rumah banyak, keliling masjid ada rumah. Saya berhenti, alhamdulillah ada seorang jamaah. Itu pun naik motor pakai topi. Maknanya orang luar, bukan orang kampung. Dia berhenti situ. Alhamdulillah adalah kita berjamaah, imam dan makmum. Bayangkan tuan-tuan, maknanya kesedaran. Allah tak bagi hidayah. Allah lagi susah nak ke masjid, walaupun beberapa langkah saja, kan, beberapa langkah ke masjid, tapi susah nak ke masjid sebab mungkin kita dosa kita lah, dosa banyak, kan, kita payah nak beribadah. Sebab itu tuan-tuan, dalam kitab Risalah Tauhid tu, kan, ada sebutkan bahawa apa, kita nak beribadah ni kena bersih hati, sucikan jiwa. Dengan apa? Dengan kalamullah, dengan zikrullah dan istighfar banyak-banyak. Kan, 1 kali sehari cukup, 1000 kali sehari kita istighfar banyak-banyak. Sebab dosa kita banyak. Kan? Jadi bila istighfar kita banyak-banyak,
dengan amalan kita banyak-banyak, sedekah kita banyak-banyak, boleh hapuskan dosa, baru kita tenang untuk beribadah. Kalau tidak, kita susah, berat nak pergi masjid payah, subuh lagi lihat, kan, tak ada kekuatan, tak ada semangat, tak ada keimanan yang kuat untuk kita beribadah, kan. Sebab itu kita kena kontrol perasaan jiwa kita untuk melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kan. Baik, Imam Rafi'i berkata solat subuh adalah solat Nabi Adam, Zuhur Nabi Daud, Asar Nabi Sulaiman, Maghrib Nabi Yaqub, Isyak Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Itu ada sebutkan. Jadi mungkinlah kan, subuh ni Nabi Adam solat 2 rakaat aja. Kan, 2 rakaat tu jadi baca kan. Zuhur zaman sampai Nabi Daud, lepas Nabi Adam Nabi Daud tambah lagi Zuhur, Asar kan. Jadi wallahu alam. Jadi maknanya adalah nama-nama yang disebut kepada nabi, nabi-nabi lah. Baik. Ketahuilah bahawa solat wajib dikerjakan pada awal waktu, sebagai kewajipan yang waktu pelaksanaannya luas, wajib muassa'. Orang yang menundanya sampai ke waktu yang dipikirkan masih cukup untuk solat dengan syarat berazam melakukan sejak pada awal waktunya. Tuan-tuan, solat ini maknanya wajib muassa'. Dalam kitab usul fiqh, kitab usul fiqh, kitab al-wajiz usul fiqh, jadi banyak wajib apa? Wajib aini. Wajib apa? Wajib fardu ain, fardu kifayah. Satu wajib. Namanya satu lagi wajib muassa', wajib mudayyak. Wajib muassa' maknanya wajib yang luas. Maknanya solat subuh daripada pukul 6 sampai pukul 7.10, sejam 10 minit, maknanya luas. Boleh kita buat pada waktu bila-bila masa saja. Itu hukum asalnya, kan. Tapi afdal, sebaik-baiknya pada awal waktu, kan. Waktu maghrib 7.37 sampai 8.50 contoh, kan. Maksudnya di situ ada sejam 20 minit, ada sejam 10 minit. Kita boleh solat pukul 8.30, boleh lagi. Maknanya wajib muassa'. Muassa' ni maknanya penuh. Boleh kita pilih antara mana yang boleh kita nak dalam solat. Cuma afdal, sebaik-baik, khairu a'mal solat awal waktiha. Nabi kata sebaik-baik amalan solat ialah pada awal waktunya, kan. Jadi kita ambil pada waktu, kan. Dalam kita bersafir boleh jamak, tak boleh jalan jam, masya-Allah, jamak takhir, kan. Jadi maknanya solat tu pada banyak waktu diluaskan. Namanya wajib muassa', wajib yang luas. Satu lagi namanya wajib mudayyak, wajib mudayyak, muim dad yaqaf. Mudayyak maknanya sempit. Maksudnya apa? Ibadah puasa. Ibadah puasa daripada subuh sampai maghrib penuh tu, maknanya sempit. Itulah waktu kita berpuasa, kan. Boleh ke kita puasa mulai pukul 1 tengah hari, nanti pukul asar sama balik? Boleh? Tak boleh. Itu namanya wajib mudayyak, wajib yang sempit. Sempit apa? Sempit ni maksudnya sepenuh waktu tu untuk kita berpuasa. Ya. Solat maghrib wajib muassa', wajib yang luas. Kita bukan solat maghrib pada daripada 7.30 sampai waktu isyak, tak. Solat 10 minit je, kan. Kita boleh solat pada bila-bila waktu. Jadi maksudnya situ ada dua istilah. Yang pertama wajib muassa', wajib yang luas. Kita boleh pekerjakan yang perkara yang wajib, solat wajib pada bila-bila masa. Satu lagi namanya wajib mudayyak, mim dad yam qaf, ya qaf. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ibadah tu kita buat pada waktu-waktu yang penuh, puasa. Pada waktu tu je. Daripada maghrib sampailah, daripada subuh sampailah ke masuk maghrib. Betul ke?
Daripada subuh sampai pada masa maghrib. Maknanya itu tempoh kita berpuasa. Ya. Tak boleh kita puasa pukul 10 pagi mula, tak boleh. Ya. Ataupun kita mula pukul 10 pagi, okeylah ustaz, saya dah mula lewat, saya puasa pukul 10, anjak sikitlah saya mula pukul 9 malam, boleh tak? Tak boleh. Sebab dia wajib mudayak. Tak larat ustaz, nak solat, saya nak puasa pukul 1. Okey, kita puasa 13 jam. Okey, tak apa, saya puasa pukul 1 sampai malam 1 pagi. Boleh? Tak boleh. Kita puasa pun ada syarat tertentu. Jadi maknanya waktu solat wajib muwassa' nama dia. Puasa wajib mudayyak. Wajib. Satu lagi wajib aini, fardu ain. Wajib kifai, fardu kifayah. Fardu kifayah ustaz. Orang dah buat, aku tak payah. Itu fardu kifayah. Jadi maknanya kita selamanya lah kita jahil, selamanya kita tak buat. Jadi itu yang tak betulnya. Baik. Kemudian penggunaan waktu solat. Apabila seorang masih mendapat waktu solat untuk 1 rakaat saja, maka solatnya dianggap adaan. Kalau tidak mendapat 1 rakaat, maka dia qadaan. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau subuh, contoh subuh habis waktu 7.11, 7.10 kan. Kita solat 7.6 minit. 7 minit, 7 minit, 3-2 minit saja dapatlah 1 rakaat pada waktunya. Dapat? Itu kira adaan. Baru nak Allahu Akbar dah 7.10 dah. Tak boleh. Qadaan lah nanti. Jadi maknanya kita punya solat ini paling kurang mesti dapat 1 rakaat. Yang 4 rakaat mesti dapat 2 rakaat. Yang 4 rakaat zuhur kan. Asal berapa asal? Asal berapa? 4 49. 4.49 masuk asar. Kita solat zuhur 4.45. Kan? Kita solat zuhur, Allah tak tahulah hari tu kerja berantu macam-macam kan. Solat zuhur 4.45. Lagi 4 minit lagi masuk asar. Nak jamak mana boleh. Kan? Jadinya zuhur itu mesti dapat 2 rakaat baru diterima sebagai adaan pada waktu zuhur. Kan? Kalau dapat 1 rakaat saja untuk zuhur, dia masih qadaan, tak dapat solat zuhur itu. Itulah kaedah fiqh kata, masih sama. Subuh dapat 1 rakaat, mesti bagi separuh. Paling kurang dapat 2 rakaat daripada zuhur, asar, isyak kan. Subuh ke 1 rakaat dapat. Jadi itu kena maksudnya. Melakukan sepotong solat di luar waktu dikenakan dosa, sekalipun masih ada 1 rakaat yang dilakukan pada waktunya. Betul lah ya. Solatnya sah tapi berdosa. Solatnya sah diterima tapi berdosa. Sebab apa? Main, enjoy, kata main dalam ibadah. Itulah nilai kehidupan dunia sampai gadai waktu kan. Tapi kalau bisa kata tak, hatta kalau kita jamak saja boleh. Tengok keadaan macam mana. Kalau kita contoh hujan Jumaat kan, hujan tak berhenti, boleh jamak Jumaat dengan asar, boleh kan. Wakilah tu kawan-kawan kita doktor yang menjaga COVID-19 tak buka PPE kan. Jadi boleh apa? Jamak saja. Masuk waktu maghrib, isyak, solat jamak, tidak ada qasar. Sebab apa? Kerana tugas yang tak boleh buka dia punya PPE, baju angkasawan tu lah kan. Yang maknanya sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena belajar ceritanya. Kena belajar, insya-Allah. Moga-moga amalan kita ni kita penuh yakin, seronok. Sebab apa? Kita beramal kerana ilmu. Kita mengaji, insya-Allah. Jadi cukup sanilah.
Kita jumpa perbincangan kita insya-Allah. Moga-moga apa yang kita buat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikira sebagai amalan soleh kita untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Sila. Okey. 23 53. Dan sunatnya. Ada disunatkan bagi orang yang sembahyang itu memakai pakaian yang secantiknya. Betul, hendaklah ia memakai pakaian menyaluti tubuhnya, berserban, berkomis, memakai selisan, pakaian menyaluti tubuh maksud seperti memakai kain atau seluar. Ada sebuah hadis dalam hadis inna arda tastaghfirul musalli bi sarawil. Bumi beristighfar kepada orang yang berseluar, bumi beristighfar kepada orang yang sembahyang dengan memakai seluar. Makruh bagi sembahyang disunatkan untuk muka dan perbahan. Jadi maksudnya ni kita kelebihan lah. Kelebihan kita solat berseluar. Boleh pakai kain, pakai seluar. Sebabnya mungkinlah tu nak jaga kemaluan kita kan. Supaya jangan banyak goyang-goyang. Kan? Hadis ini hadis yang nak bagi tahu kita kelebihan kita kalau berseluar, pakai seluar. Insya-Allah. Boleh kan? Dan makruh bagi sembahyang lelaki sembahyang keadaan menutup muka dan perempuan menutup muka memakai nikab. Makruh muka sebenarnya muka tu kalau semua dahi lah. Dahi kita kata tutup pula. Bumi beristighfar bagi orang yang berseluar. Yalah, kelebihan lah, maksud kelebihan orang berseluar ni lebih sikit. Sebenarnya Allah Ta'ala ampunkan orang yang berseluar ketika dalam solat. Inna Allaha tastaghfiru. Nanti Haji bagi masa sikit boleh? Sekarang datang saya cari dia punya hadis ini. Saya cari hadis yang lengkap nanti. Kadang-kadang kita ke hadis ni lah. Hari ni 26. Okey. Kadang kita sembang balik deh. Saya nak lengkapkan hadis tu. Kita jarang jumpa hadis ni. Jarang jumpa. Jadi tak seronoklah kita bahas ikut lebih kurang ya. Maka kadang-kadang hadis ni dia majaz, kinayah kan, dia bahasa bombastik kan. Jadi kita biarlah yang selalu baca insya-Allah. Wallahu alam. Tamat je dah. Jumpa akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.